You are live. Okay, hi, Assalamualaikum. Okay, so insyaAllah malam ni kita akan adakan sesi perkongsian. Dan perkongsian ni adalah perkongsian yang kita akan cuba buat setiap minggu, Anak versus Quran series. So actually kita akan cuba untuk kongsikan beberapa speaker yang kita akan dengarkan tentang tips-tips macam mana kita nak didik anak dengan Al-Quran. Okay, insyaAllah. Jadi boleh kita mula sekarang? Boleh. Okay, so insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Izzati Hazira. So saya sebagai host untuk FB Live di Anim Quranic Center. Okay, Alhamdulillah, selamat datang kepada semua yang sudi menonton hari ini. Hari ini kita ada seorang speaker ataupun perkongsian. Saya jadikan malam ni insyaAllah kita buat perkongsian secara santai, dan bagi sesiapa penonton yang nak tanyakan soalan boleh tulis di ruangan komen, dan jangan lupa sharekan perkongsian ni supaya lebih ramai lagi yang boleh dapat manfaat bersama. Okay, sebelum tu saya nak minta dia sebaik untuk yang menonton sesi live ni boleh dengar tak? Ataupun sawit-sawit je dengar suara kami. Kalau dengar dengan jelas, boleh saya minta tolong untuk tekan butang love. Sebab kita risau macam jauh sangat dengan kamera. Okay, kalau dengar dengan jelas, boleh bagi like ataupun love. Okay, terima kasih Syakina Syahira. Okay, so sebelum kita mulakan, saya nak share satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-46, Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Okey, jadi sebenarnya dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-46 ni bermaksud, ya Tuhanku, berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku beramal soleh dan Engkau redai, dan jadikanlah anak cucuku tetap soleh. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ayat ni memang sangat kenal dengan topik yang kita akan kupaskan bersama malam ni, iaitu sedekah jariah dari berapa orang? 11 orang. 11 orang anak untuk arwah abah. Okey, jadi sebelum saya bertanyakan soalan kepada Cik Nabiha, boleh tak Cik Nabiha share sikit tentang latar belakang Cik Nabiha? Okey, latar belakang Okay, nama Siti Nabiha binti Zakaria. Jadi sekarang bekerja di My Fund Action, Yayasan Kebajikan Muslim, dan kemudiannya saya ada 11 orang adik-beradik, iaitu 6 lelaki yang hidup, 1 meninggal, dan kemudiannya 5 orang perempuan, 1 emak. Memang ramai betul ni. Jadi kita bawa satu pasukan bola sepak lah. Dan kemudiannya kami semua orang Johor lah. Tapi melahir tu berbeza-beza tempat. Ada dekat KL, ada dekat Johor, ada dekat Perak, ada dekat Terengganu. Berpindah-pindah sebab parents kerja. Okay, so tadi 11 orang anak, dan topik kita pada hari ini adalah macam mana seorang anak tu boleh memberikan pahala yang berpanjangan kepada ibu ayah dia. Dan soalan pertama lah saya nak tanya pada Cik Biha kan, Cik B je. Cik Biha, sebenarnya apa yang diterapkan ataupun pendidikan yang diterapkan dalam adik-beradik ataupun dalam keluarga Cik Nabiha? Boleh ke sharekan sikit? Okey, kalau pada awalnya kami semua seawal usia kecil lagi, umur 4-5 tahun, arwah abah memang seorang yang sangat tegas lah. Sangat tegas dan sangat menekankan tentang disiplin masa. Maaf saya tanya, tentera ke ayah? Bukan.
arwah abah kerja sebagai jurulutera elektrik. Kalau macam last pekerjaan abah adalah sebagai pengurus cawangan di stesen hidroelektrik TNB dekat Sungai Piang. Jadi arwah abah sangat menekankan disiplin masa. Even actually dalam Al-Quran pun Allah dah bersumpah 19 kali tentang masa. Dan kalau kejut subuh tu memang arwah abah lah yang kejut, bukan mak. Yang ketuk-ketuk pintu tu arwah abah. Dan kemudiannya kalau kami memang balik sekolah benda asalkan kalau dah lepas main semua pukul 7 malam semua dah kena balik rumah. Kalau siapa yang tak balik rumah kena kunci pintu kat luar. Jadi lepas semua dah solat jemaah semua barulah arwah abah akan buka pintu tu. Dan bersama rotan lah. Itu antara didikan arwah abah lah, iaitu tentang disiplin. Okey, kalau macam sekarang kan kalau kita pergi kita tengok macam even adik saya sekalipun pergi baca Quran sebelum memang kita hantar pergi kelas mengaji lah, sebab kita tahu kalau pergi mengaji ni lebih orang kata kita bagi pada orang yang berpakar, ustazah mengajarkan. Kan zaman kita dulu kan memang mak ayah je lah mengajarkan. So mungkin boleh share sikit macam ni pendidikan yang arwah abah tekankan. Okey, sebabkan kami ni ramai 11 orang adik-beradik, jadinya macam mana arwah abah susun semua anak-anak dia satu malam semua mengaji. Jadi arwah abah akan ajar anak-anak yang besar-besar lah, abang, kakak dalam 3 ke 4 orang. So akan gila-gila lah, mungkin seorang dalam 2 ke 3 page. Dan kemudiannya selepas dah selesai, barulah abang-abang tadi akan terus ajar adik-adik. Kalau mak akan ajar yang kecil-kecil, belajar Iqra. Iqra 1, 2, 3 sampai 6. Itu mak. Jadi at the same time memang waktu biasanya lepas maghrib sampai isyak, arwah abah dan mak, adik-beradik semua akan berkumpul kat ruang tamu dan mengaji. Ada duduk kat atas sofa lah apalah dan mengaji serentak. Dan lepas isyak barulah semua lelaki dengan arwah abah akan pergi masjid. Jadi itu memang rutin harian kami. Dan paling best tu, even though kami awal-awal mengaji menggunakan Al-Quran yang terjemahan tau. Jadi kita kena baca Arabnya dan baca kuat-kuat ni, baca Arabnya dan baca terjemahan sekali. Walaupun tak faham, tapi semua orang akan baca khatamkan Al-Quran yang itu dulu. Al-Quran tu ada berapa rasanya dalam 12 jilid kot. Dia warna putih dulu. So memang sebelah ni Arab, sebelah ni bahasa Melayu. Baca. Kalau zaman dulu kan dia punya Al-Quran terjemahan tu dia tebal kan, tebal tu dia tak macam kalau macam ni dia nipis lagi kan, compact kan, kecil. Kalau dulu tu memang besar, tebal. Jadi Al-Quran tu memang banyak sangat tanda. Ni tanda siapa? Tanda dengan lidi lah, ada yang tanda dengan paper. Kenapa tindih-tindih kan? Satu Al-Quran tu dalam 3 ke 4 orang sampai macam tu. Macam kalau dengan adik-beradik tu selalu tak bersaing. Macam wah aku nak laju, dia tak macam tu. Ada juga. Memang contoh macam biasanya kita dengan adik-adik lah kan. Oh itu dah laju kan. Memang ada adik bongsu tu, dia memang cepat. Waktu umur dia berapa tahun dia? Dalam 8 ke 9 tahun. Dia dah nak khatam tak? Biasa kami akan khatam waktu umur 12 tahun sebelum semua masuk asrama. Biasanya memang family umur 13 tahun dah ada panggilan asrama MRSM lah, SPP, sekolah teknik. Jadinya 12 tahun tu memang normal, semua orang akan khatam. Tapi adik yang bongsu ni, dia ni laju. Umur 9 ke 10 tahun dia dah khatam Quran. Jadi sebenarnya kalau macam abah pernah sebut lah dekat saya, abah kata abah dia nak tengok anak dia ni IQ tinggi ke tak melalui Al-Quran. Kalau anak dia lancar baca Al-Quran, cepat lancar, maksudnya IQ anak dia tu tinggi. Sebab kalau kita perasan, bila kita baca Al-Quran, kita akan melihat, contoh kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mulut kita Bismillah, tapi mata kita dah Ar-Rahim dah. Jadi Al-Quran ni mengajar kita untuk melihat ke depan. Dan otak kita dah bersedia dah nak sebut apa next perkataan. Jadi kat situlah abang kata, so abang nak tengok anak dia IQ tinggi ke tak adalah melalui
kelancaran baca Al-Quran. So dari situlah abah akan tahu macam mana nak didik anak macam ni. Kalau anak ni mungkin kurang sikit, macam mana. So itulah cara. Okay. Saya terima kasih pada yang menonton malam ni. So kita ada 4 orang yang menonton secara live. Mungkin boleh kongsikan juga yang online bersama malam ni pendapat korang semua tentang adakah betul fakta ataupun pendapat yang dikongsikan oleh Cik Nabiha, which is Al-Quran ni boleh apa tadi? Determine kebijaksanaan. Determine kebijaksanaan. Dia bukan bukan determine lah, tapi orang yang lancar baca Quran ataupun orang yang ada ilmu Al-Quran ni dia mempunyai IQ yang bagus. Okay. Jadi kalau macam tadi kan arwah abang dulu memang didikkan betul-betul penerapan Al-Quran. Jadi kalau Cik Biha belum kahwin kan. Jadi saya nak tanya sikit lah, kalau sekarang ni, zaman sekarang ni waktu yang memang betul-betul mencabar. Kita tengok macam adik saya pun nak kata besar tak besar lah, sekolah menengah. Jadi macam diorang ni banyak menghabiskan masa dekat rumah berbanding main kat luar. Walaupun ya adik saya memang kita masih duduk kampung, tapi itulah cabaran sekarang memang diorang ni gadget. Gadget tu memang main game lah, tengok YouTube lah kan. Jadi mungkin apa benda yang bagi pendapat Cik Biha kita boleh implementkan pada adik kita ataupun pada anak-anak kita, tuan-tuan dan puan join live malam ni, apa yang kita boleh buat untuk initiate diorang untuk baca Quran. Okay, soalan yang menarik. Okay, biasanya kalau macam kami lah waktu kecil-kecil, yelah dulu kita tak ada COVID ni kan. So pergi sekolah pukul 6 memang main sampai pukul 7 kan. So kalau macam contoh nak membudayakan Al-Quran, ni saya melihat sendirilah macam mana abang, kakak ipar saya kan, kita rajin ziarah diorang. So bila tengok anak-anak saudara, even tu macam abang saya kerja dan kakak ipar saya di rumah, jadi memang disusun masanya. Dan kalau contoh petang tu dah remind dah, okay malam ni akan ngaji Quran. Jadi anak-anak ni dia dah subconscious mind, dia dah akan okay malam ni ngaji Quran. So macam mereka ni dah ready tau. Sama juga contoh kalau macam anak-anak ni kita nak biasakan dengan Al-Quran. Contoh kalau macam saya melihat kawan-kawan saya dah bernikah, mereka akan contoh kalau macam ngaji je lah, ngaji. Yang penting parents tu dulu kena bawa budaya. Barulah anak-anak ni akan terikut nak tengok ayah baca apa, nak tengok saja duduk sini-sini dekat mak kan. Sampai kan ada seorang kawan saya ni, dia duduk dekat Mesir, suami dia sambung belajar kat sana sampai PhD, dan kemudiannya anak dia memang suka sangat pegang Quran. Anak dia suka pergi sekolah, even hari tak sekolah pun nak pergi sekolah juga. Dan kalau tengok dekat video yang dia kongsikan, anak dia kalau dengar Quran, kalau contoh budak-budak biasa umur bawah setahun, mereka akan nampak macam buku ke apakah akan koyak tau. Tapi anak dia tak, anak dia tahu itu Al-Quran. Dan anak dia takkan nak tarik-tarik ke apa. Jadi didikan parents tu daripada awal lagi dah memberitahu ini Al-Quran, jadi macam mana nak menghormati Al-Quran itu sendiri. Dan ibu bapa itu sendiri yang kena membawa budaya tu untuk ngaji selalu, remind anak-anak, ajarkan dia. Sebabnya macam kalau kita melihat sendiri kan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu anak Adam ni meninggal dunia. Sekiranya anak Adam meninggal dunia, maka segala amalannya akan terputus, melainkan 3 amalan, iaitu sedekah jariah, dan kemudiannya ilmu yang diajarkan, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Jadi sebenarnya at the same time, bila kita ni sendiri yang belajar Al-Quran dan kita sendiri mengajarkan kepada anak-anak, bayangkan ada 11 orang anak kan, dan setiap bait alif lam mim kan, ada 3 kan, 3 perkataan. Jadi itu adalah pahala untuk abang-abang. Jadi setiap anak yang membaca, tak kisahlah dalam solat ke, dalam berzikir ke, dalam amalan harian ke, jadi ilmu yang diajarkan kepada anak tu dapat sendiri kepada arwah abah, insya-Allah. Jadi bukan saja dapat salah satu je, tapi dapat antara 3 tu 2/3. So itu dah yang saya nampak lah, dan benda tu bukan saja stop di
di bahagian keluarga kami tak. Tapi bila melihat kepada cara didikan keluarga abang saya, dia sama macam dulu pun kami macam tu kan, tengok anak saudara baca Quran, dia tengok abang ipar dengan kakak ipar baca Quran lepas maghrib. Jadi benda tu dibudayakan dalam keluarga seterusnya. Jadi bukan 11 orang je lah. Kalau 11 orang anak, 11 orang menantu, tambah lagi berapa orang cucu, jadi pahala tu berterusan. Okay, saya tertarik dengan satu poin yang diajukan oleh Cik Liha, which is tadi yang mana ibu ayah tu sendiri yang membudayakan Al-Quran, membudayakan, menghidupkan suasana Al-Quran kat rumah dia. Saya sangat bersetuju lah, sebab bila orang kata we lead the talk kan, we lead dengan kita lead anak-anak dengan ataupun adik-adik kita dengan kita punya apa panggil? Action. Bila ibu ayah ataupun kakak abang kan yang memulakan, benda tu akan menjadi ikutan. Dan sebenarnya belum terlambat lagi lah kalau macam kita kita mungkin lah kalau macam keluarga kita bukan jenis yang macam ni baca Quran setiap hari, tak apa, itu bukan tanda-tanda dah terlambat sebab kita belum kiamat lagi. Kita belum kita pun tak tahu bila ajal kita menjemput. Jadi mulakan sekarang kan, kita yang perlu mencontohkan kepada generasi moden. Okay, kita ada satu soalan daripada Cik Khairul Haikal. Adakah ibu bapa lebih memberikan impak pengajaran Quran berbanding sekiranya anak-anak dihantar ke guru kelas mengaji Quran? Sejauh mana peranan ibu bapa boleh memberi impak? Faham? Okey, maksudnya macam sekarang adalah satu, orang cakap trend lah kan, ibu bapa akan menghantar anak-anak kemudiannya untuk mengaji di pusat tahfiz ataupun di pusat mengaji Al-Quran. Dan mungkin ada reason tersendiri ibu bapa masing-masing kan. Mungkin antara reasonnya ibu bapa belum lancar, dan mungkin ada juga kurang tahu untuk membaca Al-Quran. Jadi antara inisiatif yang mereka ada adalah menghantar anak-anak ke tempat ngaji Quran dan kemudiannya berharap anak tu pula akan ajarkan kepada mereka sendiri. Itu salah satu juga perkara yang mungkin saya boleh share lah. Macam ibu saya pun tak adalah lancar sangat kan, tapi dia ada pesan, dia kata sebab itulah mak hantar anak-anak pergi universiti supaya boleh ajar mak balik. Macam tu. Jadi mungkin itulah salah satu platform dia nak top up. Malah ibu bapa dia bukan nak cakap apa, oh dia parents kau kena dengan cakap aku, macam tu. Tapi maksudnya kat situ, bila dia sebut macam tu, kita rasa macam kita saling mengajarkan walaupun dia parents kita. Jadi anak-anak kena faham juga, dan ibu bapa mungkin boleh bagi tahu anak-anak, ni mak hantar ni nanti balik rumah boleh ajar mak balik, contohnya. Dan kemudiannya adalah, saya boleh kongsikan satu cerita lah. Baru-baru ni saya dapat mesej daripada kawan, dia screenshot tau. Ada seorang lelaki daripada Sarawak, umur 35 tahun. Dia kata dia PM, Ustazah, saya nak ngaji Al-Quran ni, saya nak bagi lancar ni ngaji Al-Quran sebelum saya bernikah. Kalau boleh, waktu saya bernikah, saya dah lancar baca Al-Quran di depan isteri saya. Jadi satu mindset pemuda yang sangat bagus lah kan, dah bersedia nak mengetuai sebuah keluarga kan, untuk membawa dekat dengan Al-Quran. Jadi antara salah satu benda yang perlu kita tekankan sekarang adalah ibu bapa daripada sekarang kan, walaupun yelah bakal lah, ada lagi yang muda-mudi kan luar sana kan yang bakal menjadi ibu bapa, kena belajar sendiri Al-Quran macam mana. Dan malah betul lah soalan Encik Khairul tadi, untuk kemudiannya memberi impak kepada keluarga dan generasi. Kita belajar Al-Quran bukan untuk kita je sebenarnya, tapi seandainya kita yakin bahawa apa yang kita belajar dan kemudiannya akan membawa ke generasi seterusnya, itu sangat penting. Cuma apa yang saya nak cakapkan adalah tak salah nak hantar anak-anak ke tempat mengaji, sebab kita tak tahu apa keberadaan ataupun kondisi parents tu sendiri, mampu ataupun tidak. Dan mungkin macam tadi lah mindset dia kan, mungkin dia nak diajarkan dia Al-Quran. Jadi even dekat situ peranan anak-anak juga untuk ambil tahu adakah mak ayahnya sudah lancar bacaan Al-Quran. Kalau masih lagi belum terlambat. Macam tadi kan ada orang Sarawak tu, umur 35 kan, nak bernikah dan
dan dia ada kesedaran untuk belajar dan melancarkan bacaan Al-Quran. Ya, kalau saya nak tambah sikit kan, kalau macam tadi ada soalan daripada Cik Khairul tu, sejauh mana peranan ibu bapa lebih memberi impak. Bagi saya memang sangat memberi impak sebab macam mana kita nak kata kasih sayang ataupun Berbeza lah kan kasih dengan sayang cikgu. ibu ayah dengan berbanding dengan cikgu, dia memang sangat berbeza. Dan bila kita contoh bila saya nampak saya bukan nak memburukkan keluarga saya, tapi saya nampak keluarga saya dulu bukanlah daripada keluarga yang macam baca Quran setiap hari ataupun ibu dan ayah yang ada basic Al-Quran yang kuat, tapi time by time saya nampak yang bila kita ada suasana Al-Quran tu dekat rumah, dia jadi memang sangat mempengaruhi keseluruhan keluarga. Betul. Bila Kalau macam seorang anak dah mula, yang lain pakar macam jom kita ngaji sama-sama. Macam tu. dia sebenarnya tak semestinya ibu ayah yang kena mengajar, tapi Betul. bila ibu ayah mengaji dekat rumah ataupun sesimpel kita ajak solat berjemaah bersama anak-anak, benda tu pun bagi saya memang memberi impak kepada hati seorang anak tu lah. Dan malah sebenarnya kenapa ibu bapa tu lebih penting lah untuk mengajarkan Al-Quran. Dari situlah kita nampak. Yelah, bila anak-anak nampak parents macam tu, mestilah dia nak jadi somebody macam tu. Ya. Kan? So benda tu akan memupuk hormat anak-anak kepada parents, dan itu sendiri akan memupuk jati diri anak-anak. So kalau dalam Al-Quranic Center sendiri, kita memang ada slot perkongsian dengan keluarga secara mingguan, kita buat secara tertutup lah. Dan kat situ memang kita memang memberi ustaz-ustaz kita memang memberi inspirasi kepada ibu bapa untuk memang menghidupkan taklim keluarga itu sendiri. Supaya bukan kita tak nak macam kalau Al-Quranic Center ni memang kita fokus kita punya program banyak pada first professional, program hafal Quran. Jadi kita tak nak macam mak ayah nak anak je yang hafal Quran, tapi sebenarnya kita nak mendidik yang benda tu ada interaction between anak dengan mak ayah, supaya benda tu bukannya macam nanti anak fikir macam oh mak aku suruh hafal Quran so aku hafal je lah. Tak, kita nak memang diorang tu menghidupkan hafal Quran dan menghayati apa yang diorang hafal. Jadi bukan dapat pada anak tu je, tapi membawa kepada keseluruhan keluarga. Maksudnya kat situ, yelah lepas anak-anak dah jadi peserta Al-Quranic Center ni, jadi ada program follow up, malah bukan sahaja anak-anak tapi turut kepada ibu bapa sendiri. Betul. Wow, interesting. Malah maksudnya apa yang saya nampak kat sini, kelebihan adalah dia bukan saja hafal, tapi macam mana nak implement ataupun daripada ayat Al-Quran tu dalam kehidupan bersama keluarga. Ya, betul, bersama Ini sangat keluarga. menarik. Dan sebab apa, kalau memang kita yang nak terapkan, kita bukan macam mana cakap, itulah, kita bukannya pusat ataupun kita bukan pusat tahfiz ataupun sekolah tahfiz semata-mata, tapi kita adalah Quran Center, pusat Al-Quran yang kita nak terapkan adalah boleh baca Al-Quran, boleh hafal Al-Quran, boleh sampaikan ayat Al-Quran walaupun sesimpel-simpel dengan ahli keluarga saja. Macam mana pula? Saya terfikir mungkin contoh macam ke depan ataupun mungkin ada cadangan idea atau persoalan daripada penonton kat luar sana. Maksudnya how to say, ramai je contoh macam seorang bapa bila mereka dah berkeluarga, dia mungkin as the time goes by, dia mesti akan menyedari juga perubahan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Dan ada tak satu platform yang sebenarnya untuk melatih bapa ni macam mana nak handle taklim keluarga, macam mana nak bawa anak-anak kita ni semua gather tentang baca Quran ke, faham Quran ke, sebab mungkin ada yang tak mampu nak berkata-kata, belum pandai lagi nak cakap tentang poin apa. Kalau mungkin ada satu platform yang bapa-bapa je kan, so macam ada satu pelatihan yang sesimpel theme, okey apa konten yang boleh sebut dengan anak-anak, dengan isteri, mungkin dah setiap malam ada buat baca Yasin ke, baca Al-Kahfi ke. Sebab saya yakinlah dalam sudut hati mereka nak buat benda tu, tapi mereka tak tahu kat mana platform nak
takkan nak sampaikan tazkirah yang dekat masjid kan. Dekat masjid kan macam lain sikit konten dia. Okay, saya faham. Tiba-tiba saya tidak soalan kan. Okay, tak apa, tapi saya cuma nak berkongsikan apa pendapat saya. Bagi saya memang titik mula untuk seseorang tu nak menyampaikan adalah dia mesti kena ada ilmu. Dan platform yang kena ada ilmu ni maksudnya dia bukan sekadar terima ceramah daripada YouTube kan, sebab sekarang ni everything online kan. Bukan sekadar dengan ceramah dekat masjid, tapi dia kena ada interaksi dengan someone yang dia boleh berguru, bertanya soalan ataupun menjadikan seseorang tu dia kena ada mentor lah kiranya. Dia kalau macam tadi lah, macam dekat Al-Quran Center ni memang kita ambil sesi halaqah lah ataupun sesi taklim dengan macam para bapa dengan para ibu. Memang kita buat ke setiap bulan, dan kat situ memang dia orang memang bersoal jawab lah tentang tentang ada soal fee, tentang soal pendidikan Islam untuk anak-anak kat rumah. Jadi bolehlah kalau sekiranya ibu bapa dekat luar sana nak merujuk Al-Quran Center tentang didikan Al-Quran terhadap anak-anak dan keluarga juga. Okay, boleh insyaAllah. Okay. So kita ada soalan lagi ke? Kalau daripada penonton malam ni. Okay, so saya ada last soalan untuk Cik Liha. Last soalan kita dah buat ni kan. Okay, so kalau kita nak merapatkan untuk malam ni, soalannya macam mana tadi seorang anak tu boleh bagi sedekah jariah ataupun pahala yang berpanjangan untuk anak, untuk ayah lah, ibu atau ayah. Oh, okey. Jadi kalau macam tadi kita faham dengan hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan kemudiannya anak-anak soleh yang mendoakan. Jadi bayangkan kita yakinlah daripada didikan Al-Quran itu sendiri, kita tahu macam mana nak beramal. Nak beramal dalam kehidupan. Kita faham makna sedekah, kita faham makna wakaf, kita faham makna berbuat baik. Jadi daripada ayat Al-Quran kita beramal, maka sedekah jariah yang kita buat, setiap apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat, niat nak berbuat baik even akan menjadi pahala kepada ibu bapa kita juga yang dah ajarkan kita Al-Quran tadi. Basic dia baca Quran je. Tapi macam mana boleh memberi impact kepada ibu bapa setelah meninggal dunia adalah anak-anak yang tadi baca Quran, dia faham dan dia mula beramal. Dan yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Tapi yang ajar Quran tadi, mak ayah dia. Jadi ilmu apa juga dia bawa, tak kisahlah ilmu Al-Quran ke, ilmu dunia ke kan. Even kalau macam arwah abah saya banyak mengajar saya tentang documentation. Kalau dulu kami waktu kecil, kami akan bergila-gila tau. Sebab weekend, ayah akan print receipt-receipt, bayar bil sekolah, bayar. Setiap anak 11 orang tu ada filenya. File daripada tadika sampai ke nifty. Boleh tengok berapa perbelanjaan total untuk kos diri awak seorang. Jadi bila arwah ayah print receipt, kita yang akan masukkan receipt tu buat filing. At the same time kita tengok terus. So bila kita dah besar, kita bekerja, kita sangat particular juga. Receipt-receipt, bil-bil rumah. Kan, kemudiannya apa benda kena buat documentation, kena buat filing. Even kalau isi minyak, arwah akan catat berapa mileage sekarang, isi berapa, tarikh berapa. Lepas tu abah akan buat analisa lagi berapa penggunaan minyak bulan ni. Jadi benda tu kita dah terikut tau. Semua adik-beradik semua buat macam tu. Kalau isi minyak, ada yang catat. Even kalau macam semua terikut, dah tahu dah maksudnya walaupun kecil lagi kita dah buat kerja macam tu. Bila kita dah besar, kita ada anak, kita hidup kita akan terdidik sama macam apa yang ayah abah pernah buat. Tak tahu macam tu sekali lah. Okay, so itulah ilmu bermanfaat. Kan? So kebanyakan lah personality anak-anak ni akan dipengaruhi oleh personality ayah. Kalau anak-anak memang sangat disiplin masa juga. Kalau cakap sekian-sekian, sekian lah. Jadi sangat terikut lah. Dan kemudian sebab dia ilmu yang
dia tak ada pun nak pakai tulis ke buku ke apa kan, tapi anak-anak waktu kecil brain mereka ni macam sponge tau. So, semua macam serap. Sangat observant, sangat tengok. Jadi benda tu sangat bagus lah sebenarnya kalau ibu bapa sekarang boleh praktiskan dalam keluarga kan, mula membawa anak expose dengan benda macam tu. Simple je. Abang akan suruh tulis je. Okay, catat ni minat tu berapa? Okay, hari ni abang isi RM50 ni. So bila kita dah selalu buat, dia jadi budaya kita pula. Kita dah besar. Macam tu. Dan kemudian yang ketiga, anak soleh. Of course lah, kita sebagai anak setiap kali lepas solat 5 waktu dan ataupun solat sunat, kita akan mendoakan ibu bapa kita. Jadi itulah yang akan menjadi salah satu sedekah jariah dan juga pahala lah kepada ibu bapa kita kelak. So asal basic kita ni adalah Al-Quran. Daripada kefahaman tu bawa kepada kehidupan dan beramal. So Al-Quran ni memang mujizat teragung lah. Kalau bulan ni adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW, dan kita tahu memang Al-Quran adalah mujizat terbesar bagi Rasulullah kan. Dan bila Cik Biha kongsikan tadi, baru saya nampak dan sebenarnya kalau kita tengok secara mata kasar kan, macam banyaknya Allah minta kita buat kan, suruh sedekah jariah, suruh dapatkan ilmu yang bermanfaat, suruh kena ada anak yang soleh. Tapi sebenarnya memang itulah betul lah, Allah tu maha bijaksana, Allah tu maha tahu. Dan tiga perkara tu kita boleh solvekan dengan mendidik anak ataupun mendidik diri kita ni yang akan ada anak dengan Al-Quran. So that's why pentingnya pendidikan Al-Quran ni dalam rumah ataupun kepada anak-anak lah. Kalau sekarang ni banyak kita guna hashtag stay at home. So saya rasa itulah kita punya conclusion yang kita boleh dapat adalah pendidikan Al-Quran tu memang boleh berikan pahala yang berpanjangan kepada ibu ayah kita dan juga kepada anak kita lah kan. Sebab macam saya memang suka lah dengan walk the talk kan. Sebab bila kita nak suruh orang ataupun suruh anak-anak kita buat tu, dia mesti kita kena mencontohkan, kita kena buat dulu kan. Walaupun kita tak ada anak lagi, tapi kita kena prepare. Macam tadi baguslah, macam saudara yang 35 tahun tu, dia dah mempersiapkan diri dia untuk menjadi suami dan lelaki yang baik untuk keluarga. Ya. Okay, saya nak kongsi satu lah last. Kalau pernah dengar quotes, ni penting lah bagi para wanita kat luar sana. Wanita ni berpendidikan tinggi bukannya untuk mengatasi suami ataupun lelaki, tetapi wanita kat luar sana, mereka adalah orang yang akan membina generasi. Mantap. Bayangkan, kalau lah seorang wanita tu dia tak tahu baca Quran, dia mungkin tak tahu apa ilmu dunia ke, didikan anak ke apa ke, macam mana terefeknya satu orang wanita yang akan melahirkan lebih ramai anak-anak dan penduduk dekat dunia ni membawa kepimpinan sebuah negara ataupun masyarakat. Jadi sangat pentinglah ibu wanita keluar sana untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk memperbaiki juga bacaan Al-Quran, kefahaman kita terhadap Al-Quran. Banyak sebenarnya kita boleh huraikan daripada terjemahan ataupun tafsir ayat Quran itu dalam kehidupan kita. So semoga kalian di luar sana mampu untuk membina generasi yang lebih kuat, insyaAllah. Okay. So Alhamdulillah, kita memang setiap minggu kita akan cuba buat live sharing anak versus Quran. So this is a series of live. Dan insyaAllah minggu hadapan pada hari Selasa pukul 9 malam kita akan berkongsikan pula topik tentang sistem pendidikan Al-Quran di rumah. Sistem macam mana waktu PKP ni kita memang nak terapkan anak kita ni dengan pendidikan yang Islami. Tetapi secara automatik. Ya. Bukan paksaan. Bukan paksaan. Kita jemput orang yang pengalaman lah kan. Ya, insyaAllah. Okay, jadi ada anak Ya. Kita bagi yang dah ada result. Okay, jadi insyaAllah itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada semua yang menyokong Al-Quran Center, dan kalau ada sesiapa yang berminat untuk menghantar anak-anak ke kelas Al-Quran ataupun kelas hafaz Al-Quran, kita memang ada buat pengajian secara online sepanjang waktu PKP ni.
Jadi boleh contact DM Facebook ataupun reply di chat komen ni, insyaAllah admin akan jawab. Okay, so itu sahaja. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.